Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda berkaitan dengan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang mana kita dah banyak kali ada request daripada anda untuk buat berkaitan dengan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi hari ini jom kita akan bincangkan siapakah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dekat mana dia lahir dan bagaimana dia dibesarkan, dan bagaimana Sultan Salahuddin boleh menjadi seorang sultan. Itu yang kita akan bincangkan pada malam ni. Jom sama-sama kita bincangkan berkaitan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Sultan Salahuddin ni dilahirkan sekitar tahun 532 Hijrah dan merupakan salah satu bangsa daripada etnik Kurdi, yang mana bukan daripada bangsa Arab tapi terletak dekat utara Iraq. Terletak dekat utara Iraq, yang mana nama ayah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ni bernama Najmuddin Al-Ayyub ataupun Najmuddin Al-Ayyubi, yang merupakan ayah dia ni berpindah daripada Iraq, dia pergi ke Ba'labak. Lalu bila mana ayah dia ni Najmuddin dibawa Sultan Salahuddin dan semua ahli keluarga yang lain pergi berpindah daripada Iraq ke Ba'labak, dekat sanalah ayah Sultan Salahuddin dilantik menjadi gubernur dekat sana. Lalu dibesarlah Sultan Salahuddin dekat Ba'labak dengan suasana keagamaan, dengan menghafal Quran, dengan membaca Quran dengan betul, menghafal Quran dengan betul. Sultan Salahuddin juga belajar macam mana cara membaca, cara menulis, dan dia juga menguasai ilmu hadis, ilmu fiqh, kerana mazhab yang diamalkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah bermazhab Imam Syafi'i. Kerana etnik daripada Kurdi ni, mereka memang bermazhab dengan Imam Syafi'i. Dekat sana juga ada riwayat yang mengatakan Sultan Salahuddin juga menguasai ilmu perubatan. Dan Sultan Salahuddin juga dia berjaya menguasai ilmu salasilah ataupun sirah, kisah salasilah bangsa Arab tu macam mana. Itu di antara kelebihan ilmu yang ada kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Lalu bila mana Sultan Salahuddin dia meningkat dewasa dekat kota Ba'labak, bila mana sudah dewasa, maka salah seorang pakcik daripada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang bernama Sultan Nuruddin Mahmud Zinki, yang mana salah seorang yang raja, seorang sultan dan seorang yang wali Allah. Sultan Nuruddin Mahmud Zinki ni bukan hanya sultan, bukan hanya raja, dia juga wali antara ulama dalam zaman beliau. Dan ketika itulah Sultan Nuruddin Mahmud Zinki dia memerintah Damsyik, memerintah kawasan Syria pada masa tu. Bila mana dia memerintah Damsyik pada masa tu, bila mana Sultan Salahuddin dah pun membesar, dia melantik Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menjadi ketua polis dalam kawasan Damsyik pada masa tu, yang menyebabkan ketika mana Sultan Salahuddin memegang jawatan sebagai ketua polis, yang menyebabkan keadaan Damsyik pada masa tu tenang dan damai sahaja. Sultan Salahuddin berjaya menjaga keamanan dan membersihkan kota Damsyik, kota Syria daripada kejahatan, daripada orang-orang jahat, yang mana orang jahat tak berani nak buat kejahatan dekat kota Damsyik disebabkan adanya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan bila mana adanya Sultan Salahuddin menjaga keamanan pada masa tu, yang menyebabkan masyarakat Damsyik pada masa tu berasa tenang, berasa aman sahaja bila mana mereka berada dekat kota Damsyik. Jadi pada satu hari bila mana Sultan Nuruddin Mahmud Zinki dia mengarahkan Sultan Salahuddin untuk bergerak bersama dengan rombongan tentera mereka untuk pergi ke kota Mesir, kerana yang memerintah Mesir pada masa itu adalah puak-puak Syiah. Mereka lah yang memerintah Mesir pada masa itu. Disebabkan pemerintahan Syiah pada masa itu dekat kota Mesir yang menyebabkan tentera salib dia nak takluk Mesir, dia nak menguasai kota Mesir pada masa itu. Disebabkan itulah Sultan Nuruddin Mahmud Zinki dia mengarahkan Sultan Salahuddin untuk menyelamatkan Mesir pada masa itu daripada tentera salib. Jadi bila mana Sultan Salahuddin sampai dengan bala tentera dekat kota Mesir, pada masa itu kerajaan Mesir memang tak terurus, memang kelang kabut. Macam-macam isu ada, macam-macam masalah ada. Ditambah pula masalah yang mereka dapati tentera salib sudah pun bersiap sedia nak serang kota Mesir pada masa itu. Jadi ketika itulah nasib baik adanya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang mana berjaya mempertahankan kota Mesir daripada ditakluk oleh tentera salib pada masa itu. Bila mana selesai sahaja peperangan, dan peperangan tu of course dibenangi oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Bila mana benang sahaja peperangan Sultan Salahuddin yang mempertahankan kota Mesir membantu puak-puak Syiah pada masa itu, maka dalam keadaan itu mereka masih lagi ada masalah politik mereka, masalah dalaman mereka, yang menyebabkan masyarakat mereka sendirilah, rakyat mereka sendirilah yang mengguling, yang menjatuhkan pimpinan Syiah mereka. Dan mereka mengangkat Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka menawarkan jawatan pemerintah Mesir itu kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa? Disebabkan bila mana mereka melihat, bila mana sampai Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dan mereka melihat kepimpinan yang ada kepada Sultan Salahuddin, mereka melihat
melihat kebaikan yang ada pada Sultan Salahuddin, mereka melihat kepintaran yang ada kepada Sultan Salahuddin yang menyebabkan berjaya mempertahankan kota Mesir pada masa itu. Lalu mereka dengan sebab-sebab itulah mereka menawarkan jawatan itu kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Maka memerintahlah Sultan Salahuddin seluruh kota Mesir pada masa itu. Lalu bila mana Sultan Salahuddin berjaya memerintah kota Mesir pada masa itu, maka dia menukarkan sistem Al-Azhar pada masa itu, kerana Al-Azhar University pada masa itu, silibus yang mereka belajar adalah silibus daripada Syiah. Lalu ditukarkan oleh Sultan Salahuddin daripada Syiah menjadi Ahli Sunnah wal Jamaah. Adakah puak-puak Syiah duduk dekat kota Mesir mereka tak tahu? Yes, mereka tahu. Disebabkan Sultan Salahuddin dia bagi tahu kepada semua orang yang dia menukarkan sistem Jami' Al-Azhar daripada silibus Syiah kepada silibus Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi puak Syiah dia tidak ambil kisah. Kenapa? Sebabkan mereka aman, mereka tenteram di bawah pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi. Lalu bila mana kematian Sultan Nuruddin Mahmud Zinki tadi, ia memberikan jawatan kepada anak saudara dia, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tu, bila mana meninggal, maka berlakulah kekacauan. Allah berikan kelebihan kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tu, dengan berlaku kekacauan, negeri itu berlaku kekacauan, maka Sultan Salahuddin berjaya menyatukan puak-puak yang bergaduh tadi. Menyatukan puak-puak bergaduh tadi menjadikan Sultan Salahuddin menjadi pimpinan mereka. Tetapi walaupun Sultan Salahuddin telah pun berjaya menaung banyak-banyak negeri, banyak-banyak negara berada di bawah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, tetapi Sultan Salahuddin tetap taat, tetap patuh arahan kepada kerajaan Bani Abbasiyah pada masa itu. Dan pada masa itu masih lagi ada peperangan di antara orang Islam dengan tentera salib, masih lagi ada. Lalu bila mana mereka ni berperang dengan jangka masa yang sangat lama, yang mana tentera Islam dikuasai ataupun dipimpin oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dan tentera salib ada pimpinan mereka. Jadi bila mana banyak tahun berperang, maka mereka bertemu dan keluarkan satu kata sepakat yang mereka nak buat renjatan senjata selama 3 tahun. Selama 3 tahun mereka tak boleh nak berperang. Selama 3 tahun mereka tak boleh nak bergaduh di antara satu sama lain. Berehat selama 3 tahun. Disebabkan tentera salib pun dah penat hari-hari berperang. Disebabkan itulah mereka keluar kata sepakat yang mereka nak renjatan senjata selama 3 tahun. Apa yang dibuat oleh tentera salib selama 3 tahun tu? Mereka betul-betul berehat daripada keletihan mereka. Tetapi tidak kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang mana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sepanjang 3 tahun dia mengguna baik 3 tahun itu dengan sebaik mungkin. Dia memanfaatkan betul dengan dia membuat latihan kepada tentera dia. Dia membuat persiapan yang tepat, membuat persiapan yang rapi. Dia melatih tentera dia menjadi lebih hebat lagi. Dia bincang strategi yang baru. Dia buat satu persiapan yang rapi semata-mata nak lawan balik selepas 3 tahun tu. Bila mana dah habis 3 tahun, maka Sultan Salahuddin dia bawa keluar satu pasukan yang ramai, satu pasukan yang lengkap dengan latihan yang cukup, satu pasukan yang lengkap dengan stamina yang cukup, satu pasukan yang cukup dengan mental mereka, dan satu pasukan yang cukup dengan kelaksakan mereka, dengan tubuh badan yang gagah mereka, lengkap bersenjata. Bila mana keluarnya pasukan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bersama rombongan tentera yang sangat ramai, maka mereka pun bila mana berjalan mereka, dan mereka pun menguasai satu tempat, which is kawasan yang ada air lah. Sebab apa? Sebab mereka nak habiskan peperangan dengan tentera salib. Kawasan tentera salib ataupun tempat perkampungan tentera salib, mereka dapat sumber air daripada luar. Ada sumber air yang mengalir masuk ke dalam kubu, ke dalam kota tentera salib. Jadi apa yang dibuat oleh tentera Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, mereka menguasai air yang masuk ke dalam. Dan ditakdirkan Allah juga pada masa tu, pada tahun itu, di mana Sultan Salahuddin nak serang, nak sambung balik peperangan mereka. Pada tahun itu Allah takdirkan cuaca sangat panas. Tetapi Sultan Salahuddin berjaya menguasai air yang mana air tak boleh nak bawa masuk ke dalam, yang menyebabkan mereka terkepung dengan pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Maka menyebabkan mereka pun tidak ada sumber air. Mereka terdesak daripada sumber air. Tambahan pula Sultan Salahuddin, dia membakar ranting-ranting kayu sekitar kubu, sekitar kota tentera salib, yang menyebabkan orang dalaman tu dahlah cuaca panas. Bila mana ada kebakaran yang dengan api yang panas lagi, menyebabkan mereka bertambah kepanasan. Ditambahkan lagi air pun tidak ada, yang menyebabkan semangat mereka makin turun. Itu yang nak dilakukan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Maka bila mana mereka tak tahan, maka berlakulah satu peperangan yang besar di antara tentera salib dengan tentera Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang cukup lengkap bersenjata. Maka bila mana perang, maka Allah takdirkan pasukan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berjaya menundukkan pasukan salib, yang mana berjaya menewaskan
terkorbannya seramai 30,000 orang tentera dan berjaya menawan seramai 30,000 orang tentera daripada kalangan mereka, dan sehinggalah berjaya Sultan Salahuddin berjaya menguasai Baitul Maqdis pada masa itu. Jadi itu di antara kisah Sultan Salahuddin yang kita boleh belajar sama-sama. Jadi banyak sebenarnya kisah Sultan Salahuddin, tapi ini yang sempat saya kongsikan kepada anda. Semoga apa yang saya kongsikan kepada anda pada malam ni, pada hari ini, memberi manfaat kepada anda dan anda boleh kongsikan kepada orang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum, apa khabar anda semua? Hari ini saya nak kongsikan kepada anda, Alhamdulillah kami dekat The Snack Cookies, kita ada satu promosi sempena kemerdekaan yang mana saya nak kongsikan kepada anda. Semoga dengan promosi kami bagi kepada anda, semoga anda pun dapat manfaat yang sama. Apa dia? Yang mana sempena kemerdekaan bermula daripada 18 hari bulan Ogos sampailah 31 Ogos, kita nak bagi percuma satu balang The Snack Cookies kepada anda. Yang mana The Snack Cookies ni daripada saya sendiri yang buat. Alhamdulillah, kita ada resepi, kita ada formula resepi yang kita pergi belajar kemudian kita buat. Alhamdulillah, daripada situlah kita berjaya ciptakan satu cookies yang sangat sedap. Alhamdulillah, sehingga kan hari ini sangat ramai customer yang dah pun makan dan mereka puas hati dengan The Snack Cookies kami. Jadi apa yang kita nak kongsikan kepada anda adalah bermula daripada 18 hari bulan sampailah 31 Ogos nanti ni, kita ada promosi kepada anda. Kita nak bagi percuma kepada anda satu balang The Snack Cookies. Kalau anda order 3 balang kepada kami, maka kita akan bagi satu balang percuma. Anda order 6 balang kepada kami, kita akan bagi 2 balang secara percuma. Setiap 3 kita akan bagi. Okey, setiap 3 kita akan bagi percuma satu balang The Snack Cookies. Itu bergantung kepada anda lah. Sebab macam hari tu ada customer kami yang order 9 balang dengan kami. Dia order 9 balang, maka dia akan dapat 3 balang percuma The Snack Cookies. Jadi itu di antara value yang kita nak kongsikan kepada anda. Kita nak bagi percuma kepada anda. Kita ada 2 perisa, kita ada 2 flavor. Flavor pertama adalah V Cookies dan perisa kedua adalah Cha Cookies. Kalau Cha Cookies tu daripada coklat, kalau V Cookies ni daripada vanilla butter. Anda boleh pilih yang percuma ni, anda nak perisa yang mana. Nak Cha Cookies pun boleh, nak V Cookies pun boleh. Terpulang kepada anda lah, anda suka yang mana satu. Jadi promosi ni sengaja kita buat supaya kita boleh bantu anda juga, supaya bila mana anda makan, anda boleh rasa kepuasan sampai puas makan The Snack Cookies. Sebab kita dapati ramai di antara customer kami yang bila mana dia makan, bila mana dia order The Snack Cookies, dia rasa tak puas. 1 botol tak puas, 2 botol tak puas. Sebab itulah kita buat promosi, anda order 3 botol dengan kami, anda akan dapat 4 botol kesemuanya. Kita akan bagi satu percuma kepada anda. Dan ada juga customer saya baru-baru ni, saya nak kongsikan kepada anda. Macam kemarin customer saya, dia order 9 balang yang tadi saya cerita tadi. 9 balang dia order dengan kami, maka dia dapat 3 balang percuma. Apa yang bestnya, 3 balang percuma ni bukan untuk dia. Yang percuma tadi 3 balang bukan untuk dia. 9 balang dia order untuk dia. Tapi yang percuma 3 balang tu, dia minta kepada kami untuk postagekan kepada parents dekat kampung. Dia minta postage dekat parents dekat kampung. Jadi itu di antara macam terpulanglah kepada anda. Anda nak buat apa, tapi insya-Allah kita akan bantu anda. Anda nak bagi hadiah kepada orang anda sayang ke, nak buat kebajikan ke, insya-Allah kita akan bantu anda selagi mana kita mampu. Jadi itu di antara apa yang kita ada. Siapa berminat boleh WhatsApp terus nombor kat bawah, insya-Allah. Daripada 18 hari bulan sampailah 31 hari bulan promosi kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.